Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Fahazim untuk berita semasa 3. Padah memberi rasuah RM100. Seorang lelaki warga Singapura dipenjara 2 minggu daripada tarikh tangkapan serta didenda RM10,000 selepas mengaku bersalah menyogok seorang ejen kerajaan di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru 24 Oktober lalu. Tertuduh Yong Boon Tau, 43 tahun, pengarah syarikat kilang pembuatan plastik, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun di Mahkamah Session Johor Bahru. Menurut kertas pertuduhan, kesalahan dilakukan mengikut Seksyen 17(B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 selain Seksyen 24(1) mengikut akta yang sama. Suapan tersebut sebagai dorongan untuk tidak mengenakan tindakan ke atas tertuduh yang telah melanggar program Reciprocal Green Lane RGL. Kesalahan melanggar program tersebut boleh menyebabkan tertuduh diusir menggunakan notis penolakan masuk NTL. Tertuduh diwakili Peguam Hazza Khalid, manakala kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya SPRM Mahirah Muhammad Fauzi. Seorang bapa berumur 29 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol anak tirinya berumur 12 tahun di sebuah kediaman di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai 17 Mac hingga 29 Jun lalu. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Mengikut kertas pertuduhan, kesalahan dilakukan mengikut Seksyen 376B Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun. Tertuduh tidak diwakili peguam, manakala kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lydia Saleh. Tiada jaminan diberikan terhadap tertuduh dan kes disebut semula 2 Disember depan bagi menunggu serahan dokumen. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan menyambung semula perkhidmatan tertentu melibatkan cawangan di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta Nilai. KWSP menerusi satu kenyataan menjelaskan perkhidmatan akan disambung semula bermula 2 November ini dari 9 pagi hingga 2 petang pada hari bekerja. Bagaimanapun, cawangan KWSP Kajang masih ditutup buat sementara waktu. Walaupun jumlah kes COVID-19 meningkat ketika ini, keputusan untuk menyambung perkhidmatan tertentu di cawangan terbabit bertujuan membantu ahli yang memerlukan akses kepada simpanan mereka. Dalam usaha memastikan keselamatan dan kesihatan, ahli hanya boleh hadir di cawangan dengan membuat janji temu melalui saluran janji temu online di laman sesawang KWSP. Maklumat lanjut, ahli boleh menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP atau layari laman sesawang KWSP. Usahawan Bazar Deepavali digalakkan menjual keperluan perayaan menerusi dalam talian menjelang sambutan berkenaan. Ia bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 selain menggalakkan golongan usahawan mula membuat perniagaan melalui dalam talian. Jelas Naib Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH Datuk T. Mohan, setiap peniaga atau usahawan perlu memahami situasi negara ketika ini dan tidak seharusnya marah terhadap kerajaan. Tambahnya lagi, usahawan kaum India juga perlu bijak dalam mempromosikan produk mereka supaya ia berjaya menarik perhatian orang ramai untuk membeli. Sebelum ini, Majlis Perbandaran Klang MPK telah mengeluarkan arahan supaya Bazar Deepavali dibatalkan susulan peningkatan kes COVID-19 di lokasi tersebut. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita semasa 3 bersama saya Fahazim. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.